Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 2? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat, segar dan ceria. Macam mana? Dah bangun belum tu? Cikgu harap semua dah bangun awal lah. Okey, hari ni kita akan belajar tentang tajuk. Hari tu kita belajar tentang tajuk cara duduk kan? Dah amalkan belum? Dah amalkan belum cara duduk yang betul, cara berdiri yang betul, cara tidur yang betul, cara angkat barang yang betul? Cikgu harap kamu dapat amalkan perkara-perkara ni. Nampak remeh, tapi perkara-perkara ni semua sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, untuk hari ni pula kita akan belajar tentang menjaga postur badan, postur yang betul, rehat, tidur yang cukup untuk pertumbuhan fizikal yang sihat. Kita belajar tentang tu, kepentingan menjaga postur dan kepentingan rehat dan tidur. Okey, cuba kita lihat yang pertama, kepentingan menjaga postur. Tengok doktor tu kata. Okey, bila kita dapat menjaga postur badan kita, kita dah tahu kan apa maksud postur, bentuk tubuh masa berdiri, duduk, berjalan dan sebagainya. Okey. Bila kita dapat menjaga postur kita dengan baik, tumbesaran kita akan jadi lebih sempurna. Tak ada maksudnya tak ada kecederaan dan sebagainya. Maksudnya tumbesaran jadi sempurna. Kalau kita duduk dengan cara yang betul, kita tak akan rasa sakit-sakit. Kalau kita berdiri dan berjalan dengan cara yang betul, kita tak adalah membungkuk. Ada orang jenis dia badan okey sihat tapi dia jenis membungkuk, jalan dia membungkuk. Sebab apa? Sebab tidak menjaga postur badan yang betul. Itu tumbusaran dia jadi terganggu. Bila dia macam tu, dia tak jaga duduk yang betul, dia tak jaga tidur dia, cara tidur dia tak jaga cara berdiri dia tak jaga cara berjalan dia, tumbusaran badan dia akan terganggu. Okey, tu dia kata tumbusaran sempurna jika kita menjaga postur badan. Okey, yang kedua, apa kepentingan dia? Untuk mengelak kecederaan. Untuk mengelak kecederaan. Kita nampak macam kita tak sakit, tapi dia punya kesan dia lama, jangka masa yang lama. Contohnya kita angkat barang berat. Kita angkat dengan postur yang salah. Kadang-kadang masa tu juga kita angkat dengan cara yang salah, masa tu juga kita kena. Kita kena rasa sakit. Masa kita angkat barang tu, kita tak membongkokkan badan, kita angkat je terus, sambil berdiri tu kita angkat, kita akan berasa sakit. Ada kala pula kita tak berasa sakit kat situ, tapi dia akan mengambil masa yang lama. Kesan dia nanti akan lama, masa yang lama. Masa akan datang nanti baru kita rasa sakit. Itu sebab kita kena jaga postur badan untuk mengelakkan kecederaan. Kalau kita tidur pun sama. Cara kita tidur pun kita dapat mengelakkan kecederaan. Kadang-kadang cara tidur salah, melengkap dan sebagainya. Tidur melentang, pandang atas. Kadang-kadang kita boleh tercedera dengan cara kita tidur. Kadang-kadang cara tidur salah, kita boleh sakit tengkuk, sakit pinggang dan sebagainya. Okey murid-murid. Okey, seterusnya badan lebih sihat lah. Kalau kita jaga cara duduk kita, kalau kita jaga cara tidur kita, berjalan kita, badan kita akan lebih sihat. Okey? Okey, seterusnya hidup lebih cergas. Itu kepentingan menjaga postur badan. Okey, kepentingan rehat dan tidur. Ini paling penting murid-murid. Lebih-lebih lagi murid-murid yang berada di rumah sekarang ni tak pergi sekolah kan? Kena jaga rehat dan tidur yang betul. Sebab murid-murid biasa ni kalau di rumah ni, kalau cuti ke dan sebagainya, mungkin melihat handphone terlalu lama, sampai lewat malam, rehat tak cukup, otak kita, kepala rasa pening. Lepas tu kalau nak belajar rasa malas, otak kita rasa macam susah nak menerima pelajaran. Sebab tu antara salah satu puncanya ialah rehat dan tidur tidak cukup. Okey, mari kita lihat sama-sama kepentingan rehat dan tidur. Okey, yang pertama, melancarkan proses penghadaman. Maksudnya kalau kita rehat yang cukup, tidur yang cukup, melancarkan proses penghadaman kita. Ni maksudnya apa? Maksudnya kita punya cara kita nak buang air besar, buang air kecil tak ada masalah. Tak adalah. Sebab kalau kadang-kadang kalau orang yang kurang tidur, kurang rehat,
dia ada masalah sembelit. Pernah dengar tak masalah sembelit? Sembelit ni susah nak berak. Dia punya najis keras. Payah sebab dia kurang rehat. Bila dia kurang rehat, organ badan dia, dalaman badan dia tu akan berasa letih lah macam kita ke? Macam kita kalau kurang rehat, kita letih, kita boleh tak nak berlari, nak berjalan, boleh tak? Tak boleh kan? Sama juga macam otot kita. Kalau otot kita, dalaman kita ni, kita punya organ-organ, bukan otot minta maaf. Organ-organ dalaman kita ni kurang rehat, dia tak boleh nak bekerja. Bila tak boleh nak bekerja, organ dalaman kita ni, dia akan mengalami masalah penghadaman. Itu yang kadang-kadang ada masalah, susah nak berak dan sebagainya, susah nak buang air. Itu sebab rehat kena cukup ya. Murid-murid, jangan tengok handphone terlalu lama. Okey? Rehat kena cukup. Okey, seterusnya membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Dalam istilah bahasa Inggeris ni recovery. Maksudnya kita dah puas seharian tu, kita penat belajar, kita main, kita penat. Bila kita tidur dengan cukup, bila kita rehat dengan cukup, masa tidur tu kita punya otot-otot ni akan bina balik ataupun baiki balik sel-sel yang rosak. Itu sebab kalau kita terlalu penat belajar, kita penat bermain, kita main apa semua, kita kena tidur awal. Barulah badan kita tak terasa sakit. Tak adalah rasa sakit kan. Sebab kita rehat awal, dia membantu untuk membina dan membaiki sel-sel yang rosak dalam badan kita. Okey, seterusnya, apa dia kepentingan rehat dan tidur? Meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Dengar tu. Bila kita nak belajar dengan cergas, dengan segar, tanpa ngantuk, tanpa letih, kita kena tidur dengan cukup. Untuk kamu, pukul 9, pukul 10 tu lah paling limit. Pukul 10 limit untuk terus masuk tidur. Jangan sampai pukul 11.30, pukul 12. Bila awak tidur lambat, awak boleh bangun. Memang boleh bangun pagi, mak awak kejut. Tapi badan tak rasa segar, tak rasa cergas. Belajar pun rasa malas, kurang fokus dan sebagainya. Okey, seterusnya dapat merehatkan fizikal dan mental. Okey, bila kita rehat dengan cukup dan sebagainya, mental kita akan rasa tenang, bangun awal segar, mental kita rasa macam tak ada pening-pening, serabut-serabut tak ada. Dan fizikal kita kalau rasa sakit, kalau kita tidur awal, insya-Allah bangun pagi tu segar, badan kita dah tak rasa sakit-sakit dah. Itulah kelebihan, kepentingan rehat dan tidur. Okey, cikgu rasa sampai di situ saja pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi kerja rumah yang perlu awak buat ialah awak perlu membuat poster berkaitan dengan rehat dan tidur yang mencukupi. Poster dalam buku tulis saja. Poster dalam buku tulis saja berdasarkan melancarkan proses penghadaman ni. Ini kepentingan ni. Okey, berkaitan rehat dan tidur. Ni boleh ni, kepentingan rehat dan tidur ni awak boleh buatkan dalam bentuk poster. Nanti cikgu bagi contoh dia. Cikgu bagi contoh, awak buat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.